Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang dihormati Profesor Dr. Nasrul Hisham, pensyarah subjek falsafah dan isu semasa semester 2 sesi 2019-2020 Universiti Teknologi Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri, nama diberi Hamizi bin Osman, pelajar sarjana muda kejuruteraan elektrik dan merupakan ketua bagi kumpulan 5. Kami ahli kumpulan telah sebelah suara untuk memilih tajuk masyarakat mempengaruhi individu untuk dibincangkan. Jadi, aspirasi, harapan dan nilai masyarakat dapat mempengaruhi individu. Masyarakat yang mempunyai nilai dan norma yang sihat melahirkan anggota yang bertanggungjawab, dedikasi, rajin dan sedia berkorban menolong orang lain. Jadi, masyarakat yang mementingkan harta benda dengan mengetepikan nilai-nilai murni ni, masyarakat yang kebendaan, melahirkan masyarakat kebendaan. Kanak-kanak dia akan membesar menjadi individu yang sentiasa mengejar harta benda dan kemewahan. Jadi, nilai-nilai murni diketepikan. Jadi berdasarkan poster yang dipamerkan, faktor persekitaran sosial ni faktor daripada ibu bapa sendiri, rakan sebaya, guru sekolah, globalisasi dan media massa. Okey, yang ketiga pula contoh isu semasa yang sedang, saya rasa isu semasa ni sentiasa berlaku, iaitu dadah, kes buli dan lain-lain. Jadi objektif daripada kajian kami adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang impak pengaruh mereka terhadap seseorang individu. Yang kedua pula, supaya golongan individu lebih sedar dan berhati-hati akan pengaruh sekitar masyarakat terhadap kesejahteraan hidup mereka. Jadi kami juga telah menjalankan kajian terhadap pelajar UTM. Jadi berdasarkan kajian yang telah dibuat, 94.7% responden setuju bahawa keadaan masyarakat mampu mempengaruhi individu. Yang kedua pula, 89.5% responden setuju bahawa remaja yang paling terkesan. Yang ketiga pula, 88.9% setuju bahawa gejala sosial dan jenayah juga berpunca daripada golongan remaja yang dipengaruhi oleh keadaan masyarakat yang buruk. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazun bin Muhammad Abbas. Masyarakat ialah sekelompok kumpulan sekelompok manusia ataupun sekumpulan manusia yang berbeza daripada kumpulan lain dari segi kepentingan bersama, penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus, penyertaan institusi yang dikongsi bersama dan mengamalkan budaya yang sama. Definisi bagi individu ialah definisi individu dalam Kamus Melayu adalah orang persorangan, manusia seorang diri, terutamanya apabila dianggap sebagai berbeza daripada yang lain ataupun keindividuan sifat yang membezakan seseorang daripada yang lain. Maksudnya, tadi kita tengok definisi masyarakat. Yang ini definisi untuk individu. Setiap individu ada mempunyai ciri-ciri yang asing. Mungkin saya mempunyai ciri-ciri yang lain ataupun saya suka beberapa perkara yang lain. Tetapi anda mempunyai ciri-ciri dan beberapa perkara yang anda suka itu maybe berbeza kalau dibandingkan dengan yang saya punya. So beberapa individu akan membentuk suatu masyarakat. Kalau individu itu mempunyai ciri-ciri yang baik, masyarakat itu akan mempunyai ciri-ciri yang baik dan ia akan meningkatkan nama negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Kuzai Uzaini bin Awang Jaafar dari kumpulan 5. Baiklah, saya akan menerangkan berkaitan dengan isu semasa yang berkaitan dengan tajuk ini, iaitu isu semasa wabak penyakit COVID-19. Seperti mana yang kita tahu, bencana ini memberi impak yang amat besar dan juga negatif dalam masa yang singkat, terutama di negara Malaysia. Dalam situasi ini, masyarakat memainkan peranan yang penting, sama ada mereka boleh menjadi pembawa ataupun penyelesaian untuk masalah ini. Sekiranya mereka degil dan tidak patuh arahan daripada kerajaan seperti arahan Perintah Kawalan Pergerakan, mereka akan melakukan panic buying dan mengakibatkan keadaan di mana-mana tempat menjadi sesak, serta ia akan meningkatkan peluang untuk mereka terkena jangkitan ini. Tambahan lagi, individu-individu yang lain akan terpengaruh dan merasa mereka juga boleh melanggar peraturan semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini.
Tetapi sekiranya masyarakat mempunyai sifat yang bertolak ansur dan mematuhi segala arahan yang diberikan oleh pihak kerajaan dan memudahkan kerja-kerja para frontliners kita, sudah tentu mereka dapat memulihkan keadaan ini dengan secepat mungkin. Masyarakat boleh melakukan saringan tanpa berasa segan dan takut untuk memudahkan kerja-kerja mereka. Dan individu-individu yang terlibat sekiranya mereka telah pergi untuk bercuti atau ke luar negara atau ke mana-mana yang mempunyai atau menjadi suspek utama, mereka juga tentu akan tidak berasa takut dan pergi untuk melakukan saringan wabak penyakit ini, sama ada mereka terkena ataupun tidak. Dan itu akan memudahkan lagi. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Pravin Sharma daripada Kumpulan 5 dan saya akan membincangkan topik implikasi pengaruh masyarakat terhadap individu. Pertama sekali ialah terhadap negara. Imej negara akan terjejas akibat individu yang dipengaruhi akan membuat pelbagai aktiviti yang buruk yang bukan saja akan mencemarkan maruah diri mereka tetapi juga negara. Aktiviti pelancongan di negara kita juga akan menurun akibat imej negara yang sangat teruk. Aktiviti pelancongan merupakan salah satu sumber keuntungan negara yang sangat penting. Jika aktiviti ini menurun, pembangunan negara juga akan terganggu. Seterusnya ialah implikasi terhadap masyarakat. Taraf hidup masyarakat akan menurun kerana oleh sebab aktiviti-aktiviti yang buruk seperti dadah, minum arak, merokok dan pelbagainya yang dipengaruhi oleh masyarakat dan diperbuat oleh individu. Kes-kes gejala sosial juga akan meningkat akibat ketidakseimbangan emosi kerana membuat aktiviti-aktiviti yang sebegitu. Akhirnya, seluruh masyarakat tidak akan berasa selamat untuk hidup antara satu sama lain kerana semula masalah yang berlangsung sekitar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhur Aziz bin Abdul Muluk selaku pelajar UTM di bawah jurusan Elektrik Elektronik dari Kumpulan 5. Saya ingin menghuraikan mengenai cara mengatasi masalah pengaruh yang dibawa masyarakat. Jadi, golongan yang perlu disandarkan untuk mengatasi masalah ini tidak lain tidak bukan adalah individu. Kerana masyarakat terlahir daripada individu sendiri. Maka cara pertamanya adalah memantapkan pegangan akidah. Setiap agama mengajar penganutnya untuk mengerja yang baik dan meninggalkan yang buruk. Yang kedua, sentiasa menasihati antara satu sama lain kerana nasihat yang baik mampu mengubah persepsi individu untuk menerima pengaruh negatif masyarakat. Yang ketiga, peranan daripada golongan dewasa sebagai model kepada anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa dan guru-guru. Maka ibu bapa dan guru perlulah menunjukkan adab, perilaku yang baik agar menjadi ikutan untuk anak dan juga anak-anak muridnya. Yang keempat, kita perlu meletakkan mupuk untuk menjadi insan yang berwawasan. Kerana insan yang berwawasan berpendirian dengan matlamat untuk melakukan perkara yang berfaedah. Maka perkara yang tidak mendatangkan faedah sama sekali tidak akan diterima mereka dan sekaligus pengaruh negatif yang dibawa oleh masyarakat terhadap mereka tidak akan mendatangkan sama sekali kesan terhadap mereka kerana mereka tahu apa yang mereka ingin lakukan. Maka berpendirian sebeginilah yang akan membendung pengaruh negatif yang dibawa oleh masyarakat. Jadi inilah sebahagian kaedah yang perlu dilakukan individu untuk membendung masalah pengaruh negatif yang dibawa oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya, kita seharusnya memilih cara hidup yang baik dan tidak mudah mengikuti pengaruh buruk yang dibawa oleh masyarakat. Maka masyarakat perlulah memainkan peranan penting untuk memaparkan perilaku dan tingkah laku yang baik agar dapat melahirkan masyarakat yang berwawasan dan mempunyai jati diri yang tinggi.